Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan, janganlah terlalu serius. Tenanglah, pelan-pelan. Orang Sabah bilang, palan-palan bakal. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sekali lagi, itu adalah tagline untuk channel ini. Bagi yang pertama kali bersama-sama dalam channel ini, itu adalah tagline untuk channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, Datuk Seri Najib Tun Razak telah dijatuhi hukuman penjara 12 tahun dan denda 210 juta ringgit yang sekarang ini bergantung sepenuhnya kepada budi bicara hakim yang arif lagi bijaksana di Mahkamah Persekutuan. Manakala isteri tercinta beliau pula, Datin Seri Rosmah Mansor, pastinya sekarang ini terkapai-kapai kepanasan kerana turun naik mahkamah. Panas bukan kerana apa, tapi panas lah kan, turun naik mahkamah penat lah tu. Iyalah, kalau kamu setuju dia turun naik mahkamah penat, kamu bagilah komen dia memang penat, ataupun denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini, atau apa sajalah komen. Kesian jugalah. Saya pun agak kesian juga dengan Datin Seri Rosmah Mansor ni, kerana dia sudah tua, tuan-tuan dan puan-puan. Dia sudah tua dan perlu naik mahkamah. Tetapi itu semua consequence. Namanya consequence. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Datin Seri Rosmah Mansor kalah lagi, tuan-tuan dan puan-puan. Kali ini kalah di mahkamah. Aduh, dah banyak kali kalah Datin Seri Rosmah Mansor ni. Semua permohonan Datin Seri Rosmah Mansor semua kalah. Kecuali kes Dipak tu baru dong menang. Tapi yang ini kalah lagi. Kalah lagi, tuan-tuan dan puan-puan. Kalah nak minta gugurkan Gopal Sri Ram pun kalah. Yang ini pun kalah lagi. Tuan-tuan dan puan-puan, disahkan oleh mahkamah. Datin Seri Rosmah Mansor kalah. Rosmah Mansor gagal di dalam percubaan kedua. Rupanya ini percubaan kedua. Percubaan pertama kalah, percubaan kedua kalah lagi. Percubaan ketiga tak tahulah kalah ke menang ke. Tetapi yang pasti, disahkan Rosmah Mansor telah gagal dalam percubaan kedua untuk menarik balik hakim dalam kes pengelakan cukainya dan pengubahan wang haram, tuan-tuan dan puan-puan. Aduh, ingatkan Datuk Seri Najib Tun Razak saja yang ada kes pengelakan cukai. Rupanya Datin Seri Rosmah Mansor pun ada juga. 8x3 rupanya diorang ni. Pengubahan wang haram juga Datin Seri Rosmah Mansor telah didakwa. Apapun tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi saya percaya kepada keputusan mahkamah yang arif lagi bijaksana. Saya kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan laporan tersebut. Datin Seri Rosmah Mansor telah gagal dalam percubaan keduanya untuk menarik balik Hakim Mahkamah Tinggi Mohamed Zaini Mazlan daripada mengetuai kes pengubahan wang haram dan pengelakan cukainya. Saya senang saja, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tak salah, tak payah takut. Siapapun hakim, siapapun juri, kalau tak salah, tak payah takut. Kecuali ada memang perasaan takut lah. Tak tahulah kenapa takut, tetapi yalah, mungkin ada alasan-alasan tertentu yang menyebabkan Datin Seri Rosmah Mansor takut untuk Mohamed Zaini Mazlan, Hakim Mahkamah Tinggi, untuk menjadi hakim perbicaraannya. Okey, okeylah, tak apalah. Tetapi malangnya Datin Seri Rosmah Mansor gagal untuk percubaan kedua kali ini. Hakim Zaini ketika menolak permohonan itu pada Isnin, iaitu 25 April, berkata permohonan kedua Rosmah Mansor adalah serupa dengan permohonan pertama yang ditolaknya pada 14 Disember. Sama. Permohonan ini adalah berdasarkan permohonan pertama, iaitu hakikat bahawa saya adalah hakim yang mempengerusikan kes solar. Pemohon bagaimanapun kini telah berusaha memasukkan dua lagi kes yang telah saya ketuai, iaitu pembangunan One Malaysia Development Berhad, 1MDB, kes pelucutan hakan dan kes audit laporan gangguan 1MDB.
Apa yang telah dilakukan oleh pemohon dalam memasukkan 2 kes tambahan ini adalah untuk menambahkan lagi warna pada permohonannya. Pada dasarnya, bagaimanapun, alasan yang dikemukakan adalah serupa dengan permohonan yang sebelumnya. Kerana ia berkaitan dengan penglibatan saya dan keputusan yang dibuat dalam kes ini, jelas hakim tersebut. Hakim Zaini berkata kes-kes ini sepatutnya dimasukkan dalam permohonan menarik diri pertama jika Rosmah Mansor merasakan ia berkaitan dengan permohonannya kerana dia sudah tahu mengenainya, katanya. Kepentingan awam menuntut bahawa mesti ada muktamad untuk litigasi. Dalam itu, pihak tidak boleh dibenarkan untuk membicarakan isu yang sama berulang kali, tambah hakim tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan, bagaimanapun Peguam Rosmah Mansor memohon penangguhan permohonan itu kerana beliau bercadang untuk merayu terhadap keputusan itu yang diberikan oleh Hakim Zaini. Alamak, tangguh lagi. Okey, tak apalah. Itu adalah proses mahkamah. So, jangan marah. Tuan-tuan dan puan-puan, justru tarik perbicaraan permulaan kes pengelakan cukai dan pengubahan wang haram Rosmah pada Khamis ini telah dikosongkan. Semasa penghujahan pada 2 Mac untuk tawaran kedua Rosmah untuk menarik balik Hakim Zaini, pihak pembelaan berhujah terdapat bahaya berat sebelah dengan Hakim Zaini mengetuai kes itu, memandangkan beliau telah mempengerusikan kes lain yang melibatkan Rosmah dan ia mungkin mempengaruhi fikirannya dari masa ke semasa. Peguam itu merujuk kepada perbicaraan rasuah sebanyak 1.25 bilion solar hybrid Rosmah dan perbicaraan gangguan laporan audit 1MDB yang melibatkan suaminya, iaitu bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Muhammad Zaini juga mendengar kes pelucutan hak 1MDB melibatkan Datin Seri Rosmah Mansor, Najib Razak dan beberapa ahli keluarganya yang menurut Rosmah turut memetik sebagai kes untuk menyokong permohonannya. Dalam jawapannya kepada hujah pembelaan, Timbalan Kanan Pendakwa Raya Datuk Seri Gopal Sri Ram berhujah bahawa permohonan itu cacat maut dan penyalahgunaan proses kerana ia sama dengan permohonan gagal yang pertama. Ketika menyampaikan keputusannya pada hari Isnin, Hakim Zaini juga berkata beliau bingung bahawa kes pelucutan hakan 1MDB disebut kerana beliau telah menolak kes terhadap Rosmah dan keluarganya. Bagi perbicaraan gangguan laporan audit, beliau menambah bahawa kes itu langsung tidak membimbangkan Rosmah Mansor. Dalam kes pengelakan cukai dan pengubahan wang haramnya pula, Rosmah menghadapi sebanyak 17 pertuduhan membabitkan 7.1 juta ringgit Malaysia yang didakwa dipindahkan ke akaun bank pribadinya di antara 2013 dan 2017. Pertuduhan itu dirangka di bawah pencegahan pengubahan wang haram, pencegahan pembiayaan keganasan dan hasil daripada aktiviti haram 2001. Di bawah 8 pertuduhan yang pertama, dia didakwa terlibat dalam pengubahan wang haram dengan terlibat secara langsung dalam transaksi membabitkan hasil aktiviti yang menyalahi undang-undang berjumlah 1.1 juta ringgit Malaysia yang dimasukkan ke dalam akaunnya. Bagi pertuduhan yang ke-9 sehingga ke-12, Rosmah didakwa terlibat secara langsung dalam 227 transaksi yang membabitkan hasil aktiviti haram yang berjumlah 6 juta yang turut dimasukkan ke dalam akaunnya. Hui, banyak ni. Pada pertuduhan ke-13 sehingga ke-17 pula, tuan-tuan dan puan-puan, dia dituduh terlibat dalam pengubahan wang haram dengan gagal memfailkan penyata jumlah wang yang didepositkan ke dalam akaunnya seperti yang dikehendaki di bawah Akta Cukai Pendapatan 1967. Sementara itu, mahkamah itu juga menetapkan pada 24 Mei 2022 ini untuk pengurusan kes permohonan Rosmah Mansor untuk menarik balik bekas Hakim Mahkamah Persekutuan iaitu Gopal Sri Ram daripada mendakwa kes itu. Dia memohon penarikan diri pada Januari tahun ini. Tuan-tuan dan puan-puan,
Artikel ini telah dikeluarkan di dalam satu blog ataupun laman web antarabangsa terkenal dan memang mempunyai fakta yang tepat, iaitu daripada theedgemarkets.com. Tuan-tuan dan puan-puan, dikeluarkan di dalam theedgemarket.com 25 April 2022 dengan tajuk Rosmah gagal dalam percubaan kedua untuk menarik balik hakim dalam kes pengelakan cukainya dan juga pengubahan wang haram. Denyut nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share, komen banyak-banyak dan share kepada kawan-kawan. Kita jumpa lagi. Selamat Hari Raya Malaysia. Bye-bye.